Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amani Syafiq binti Amran dan nama kad pelajar saya adalah A20A2326 dan saya adalah pelajar kos ARS 2023 kelas L2 iaitu memahami pengguna penuncitan. Video kali ini dibuat untuk sempena final assessment kami lah. Jadi dalam video ni saya akan menceritakan ataupun presentkan sedikit mengenai dynamic family, iaitu salah satu sub topik yang kami belajar dalam memahami pengguna penuncit. Dan dari dynamic family ni juga, dynamic keluarga ni juga, saya akan menggabungkan dengan isu yang telah saya pilih, iaitu isu mengenai pembelanjaan dan pembelian dan bagaimana sebenarnya dinamik keluarga ni mempengaruhi pembelanjaan dan pembelian seorang individu. Jadi jom kita mulakan. Dinamik keluarga ni terbahagi kepada dua jenis, iaitu dinamik keluarga nuklear dan juga dinamik keluarga besar. Dinamik keluarga nuklear ni kalau nak dikaitkan dengan isu pembelanjaan lah kan, sikap individu tu akan menjadi lebih boros lah untuk berbelanja sebab keluarga nuklear kan, maksudnya keluarga yang normal ataupun bilangan ahli keluarga yang biasa saja membuatkan diorang ni rasa okey, duit pembelanjaan masih banyak sebab family aku sikit je, dalam 5 ataupun 6 orang saja. Jadi mereka akan berbelanja ni lebih kepada mengikut kemahuan mereka lah, bukannya mengikut keperluan diri dan juga untuk keluarga. Jadi bermaksudnya keluarga nuklear ni memainkan peranan yang agak negatif lah kepada seseorang individu untuk menjadikan diri dia untuk seseorang yang berbelanja dengan mengikut keperluan dan bukannya mengikut kemahuan. Kalau nak kaitkan keluarga besar dengan isu perbelanjaan ni pula, keluarga besar ni lebih ke arah mendidik seseorang tu untuk berbelanja mengikut keperluan. Bermaksud disebabkan oleh kekangan ahli keluarga lah, maksudnya ahli keluarga yang ramai menyebabkan seseorang individu tu berfikir untuk membeli mengikut keperluan dan bukannya ikut kemahuan. Kalau dia orang berfikir kalau membuat pembelanjaan ikut kemahuan diri diorang dalam diri keluarga dan juga diri mereka tu takkan cukup untuk duit pembelanjaan sebab oleh bilangan ahli yang terlalu ramai itulah yang menyebabkan mereka perlu berhati-hati ataupun perlu berjimat cermat lah dalam setiap pembelian supaya duit pembelanjaan selebihnya boleh digunakan untuk membuat pembayaran benda lain macam bil elektrik ke, bil air, semua tu kan, bayaran sewa rumah semua. Jadi keluarga besar ni lebih ke arah mendidik seseorang tu untuk menjadi berbelanja mengikut keperluan dan bukannya berbelanja mengikut kemahuan. Dinamik keluarga yang seterusnya adalah kitaran hidup keluarga. Kitaran hidup keluarga ni salah satu kepentingan untuk mendidik seseorang individu tu, bagaimana seseorang individu tu dapat membuat pembelanjaan mengikut keperluan dan juga kemahuan untuk sesuatu pembelanjaan. Jadi bermaksudnya kitaran hidup ni, cara kitaran hidup ni macam proses kita hidup lah, daripada kita bujang, kita dah kahwin, kita tinggal berdua bersama suami, lepas tu kematian dan juga penceraian tu kan. Jadi bermaksud kitaran hidup ni memainkan peranan ataupun motivasi kepada diri kita bagaimana untuk kita ni mengatur pembelanjaan dalam kehidupan kita, macam pembelanjaan untuk bayaran sewa rumah, bil elektrik, bil air, pembelanjaan untuk bayar sewa angsuran kereta dan juga membeli barangan rumah. Jadi kitaran hidup ni banyak memberi pendedahan kepada diri kita untuk menjadi seorang yang berbelanja mengikut keperluan dan bukannya berbelanja mengikut kemahuan. Seterusnya ialah peranan keluarga dalam pembelanjaan. Bermaksud ini ahli keluarga yang memainkan peranan lah. Macam mana diorang nak mengatur ahli keluarga diorang untuk berbelanja mengikut keperluan dan bukannya berbelanja mengikut kemahuan. Sebagai contoh lah, bagaimana suami sebagai ketua keluarga untuk mendidik ahli keluarga yang lain macam isteri dan juga anak supaya mereka berbelanja mengikut keperluan dan juga bukannya belanja mengikut kemahuan, supaya tiada berlaku pembaziran semasa
perbelanjaan dilakukan. Jadi bermaksudnya peranan keluarga ni memainkan peranan yang penting lah dalam mendidik seseorang tu untuk menjadi seseorang individu ataupun manusia yang melakukan pembelanjaan mengikut kemahuan dan juga bukannya mengikut keperluan, supaya pada masa hadapan duit perbelanjaan tu boleh disimpan dan digunakan untuk keperluan lain serta tiada berlaku perbanziran dalam pembelanjaan. Dinamik keluarga yang terakhir adalah dinamik anak-anak. Dinamik anak-anak ni di mana pelbagai cara dan juga taktik yang digunakan oleh anak-anak untuk memujuk ataupun mempengaruhi pemikiran ibu bapa mereka untuk memberikan wang pembelanjaan yang lebih kepada mereka. Sebagai contohnya, mereka nak membeli gadget ataupun handphone baru untuk kemahuan sebenarnya, tapi mereka menggunakan cara dan juga taktik supaya ibu bapa mereka ni mempercayai bahawa telefon yang mereka akan beli tu untuk digunakan sebagai alat untuk belajar semasa kelas online seperti sekarang lah kan. Jadi taktik yang cara digunakan ni jugalah mempengaruhi bagaimana seseorang individu tu bersikap dalam pembelanjaan. Antaranya adalah macam contoh tadi yang saya katakan lah, pembelanjaan yang memerlukan kemahuan bukannya satu keperluan. Jadi anak-anak ni sanggup menipu ibu bapa untuk mendapatkan duit pembelanjaan untuk membeli gadget untuk memenuhi keperluan mereka. Sekian sahaja dari saya, dan sebelum saya mengakhiri dan mengundur diri, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nadia yang mengajar subjek ARS 2023 ini, iaitu memahami pengguna peruncit, dan juga rakan-rakan saya yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan setiap tugasan yang diberikan oleh